أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekali lagi bertemu di dalam pengajian ilmu tajwid menggunakan kitab Nurul Jamal Syarah Matan Tuhfatil Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, dan kita telah sampai pada muka surat 56 mengenai hukum lam al dan lam fi'il. Okay, baik, kita akan tengok pada pertemuan yang lepas kita dah baca sedikit tentang muqaddimah hukum lam al dan lam fi'il. Jadi mengambil keberkatan, kita baca dulu matan. Matan bait yang ke-24. Qala Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala, lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahu ma izharuha fal-ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa qaf aqimahu. Di sini dibaca min ibghi. Jadi hamzah tidak dibaca, tetapi alif ini dikira sebagai hamzah. Nanti kita akan tengok. Kita baca balik hukum lam al dan lam fi'il. Lam mati, cerita lam ni ialah cerita lam mati lah. Dan lam mati ini ada 5 keadaan atau 5 jenis. Sama ada lam mati itu berada pada lam ta'rif, pada alif lam ta'rif, atau pada fi'il, maknanya tengah-tengah huruf fi'il lah. Tengah-tengah fi'il tu ada lam mati. Lam huruf, iaitu pada huruf ada lam mati. Contohnya huruf hal, bal. Pada isim, pada tengah-tengah isim tu ada lam mati. Atau permulaan atau di akhir isim tu ada lam mati. Dan juga lam amar. Yang mana kelima-lima jenis lam mati ini terdapat di dalam Al-Quran, dan kita akan tengok apa hukum dia berkaitan dengan ilmu tajwid. Tetapi di dalam matan Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala hanya membentangkan kepada kita 2 jenis lam saja, iaitu lam alif lam ta'rif dan juga lam fi'il. Ni cerita lam mati lah. Lam baris tak kira, tolak tepi. Ni lam mati. Okey, baik. Lam alif lam ta'rif ialah huruf lam yang terdapat pada awal isim. Ianya berbaris mati sebelumnya alif wasal, dan ia juga merupakan huruf zaidah. Kita dah baca ada sebelum ni bahawa yang kata lam mati pada alif lam ta'rif ialah huruf tambahan, iaitu ditambah atas perkataan isim untuk menjadikannya sebagai makrifah, atau ada keadaan lain yang menyebabkan dia jadi makrifah, tetapi antara salah satunya menjadikan kalimah itu menjadi makrifah ialah menambah dengan alif lam ta'rif. Dan lam ta'rif tu, lam tu sentiasa mati. Okey, baik. Cuma perbahasan dia, lam ta'rif tu atau lam mati itu bertemu dengan huruf selepas dengan dia. Tajwid, dalam ilmu tajwid kita nak baca apa? Dalam lughah Arabiah pun ada juga. Sama juga perbahasan pun. Cuma yang mana ditalaqikan, itu yang kita nak ambil tu. Manakala di dalam lughah Arabiah, mungkin boleh rujuk dalam kitab-kitab lughah, ada perbahasan mengenai itu dari sudut bahasa Arab, tapi kita nak sudut daripada bahasa Al-Quran. Macam mana kita nak baca bahasa Al-Quran lain antara bahasa Arab dan juga bahasa Al-Quran. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, lam mati pada alif lam ta'rif tu terbahagi kepada 2. Ada yang dihukumkan dengan hukum izhar dan ada yang dihukumkan dengan hukum idgham. Jadi lam mati bertemu dengan huruf selepas dia, ada kena baca izhar, dan lam mati bertemu dengan huruf selepas dia, ada yang kena baca idgham. Huruf apa yang menyebabkan kita kena baca izhar?
iaitu huruf 14, iaitu ibri hajjaka waqaf aqimahu. Ni kena baca izhar. Alif lam dan lam mati itu bertemu dengan 14 huruf. Ibri hajjaka waqaf aqimahu. Seperti mana kata Nazim rahimahullah ta'ala. Ini dia kata. Ulahuma izharuha falta'rifi. Yang pertama kena baca izhar. Qabla arba'in ma'ashratin khuz ilmahu. Jika bertemu dengan 14 huruf ni. Mini beri apa 4 huruf dah? Ibri hajjaka waqaf aqimahu. Yang dimaksudkan dengan ibri hajjaka ni kata-kata nasihat lah. Ibri hajjaka, rebutlah haji kamu, waqaf aqimahu, dan takutilah kecacatannya. Itu kata-kata nasihat lah. Maknanya suruh kita ni berebut untuk mencapai darjat kesempurnaan, terutamanya dalam orang kata perbuatan atau ibadat haji. Pasal ibadat haji antara ibadat yang paling payah lah. Pantang larang dia banyak. Lepas tu dia punya yang ada yang mana rukun dia, yang mana wajib dia, jadi dia agak rumit. Lepas tu kalau salah sikit ada dam, ada yang dam yang berat, ada dam yang ringan. Itu siapa yang biasa pergi haji atau yang pernah mengaji ilmu bab-bab haji ni, jadi dia dapat merasakan bahawa haji ni rumit. Rumit berbanding ibadat-ibadat lain. Okey, baik. Jadi itu kata-kata nasihat lah. Dalam kata-kata nasihat ni 14 huruf ni, ibri hajjaka waqaf aqimahu, adalah huruf nak kena baca izhar kalau alif lam ta'rif bertemu dengan dia. Yang seterusnya, contoh, didatangkan di sini contoh. Ibri itu bermula daripada ibri itu, alif tu ialah hamzah lah. Jadi huruf hamzah di sini dibaca dengan izhar. Contohnya al-akhirah. Al-akhirah, lam mati tu dibaca izhar. Izhar tu jelas. Izhar, ingat ke makna izhar? Izhar ialah mengeluarkan huruf pada makhrajnya dengan tanpa dengung. Al-akhirah, kena makhraj lam tu, lidah kena dengan langit depan. Al-akhirah. Al-birru, al-birru, al-ghurfata. Semua dibaca dengan izhar. Dibaca dengan izhar. Ikut susunan tu ibri hajjaka wa khaf, tu aqimahu. Nampak? Ni ikut susunan tu lah. Susunan yang diberi oleh An-Nazim Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah. Huruf lam pada alif lam ta'rif dibaca dengan jelas pada baris mati. Baris mati dia akan bagi jelas mati. Kena mana? Kena makhraj lah. Bila kata izhar tu kena pada makhraj. Seterusnya, Nazim menyambung lagi pada bait yang ke-26. Thanihi ma idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i tib summa sir rahman tafus divzani am da'su azannin zur syarifan lil karam. Nazim rahimahullah ta'ala kata apa? Hukum yang kedua selepas daripada izhar adalah hukum idgham. Keduanya idghamkannya, iaitu lam mati tu diidghamkan dengan huruf selepas dia. Adik lam mati bertemu dengan huruf apa? Kena idgham. Dia akan bagi tahu huruf apa. Pada 14 jua dan rumusnya awal huruf setiap kalimah hafazkanlah atau hafazlah. Huruf dia 14 juga. Samalah. Pasal huruf hijaiyah ada apa? Ada 29. Lepas huruf mati biasanya tak ada alif. Alif duduk selepas fathah saja. Alif tak akan duduk selepas daripada selain fathah. Jadi alif terkeluar, yang tinggal hanya 28. 28 14. 14 huruf dihukumkan sebagai izhar, dan 14 huruf idgham, huruf idgham. Okey, baik. Huruf dia apa? Huruf awal pada setiap kalimah. Dia kata tibsumma sirrahman tafuz divzani am da'su azannin zur syarifan lil karam. Tib, huruf ta saja, ba tak. Ba tak masuk. Ba masuk sini ni. Nampak ni? Ba ni. Al-birru. Ba. Jadi ta saja. Ni dia kata tu. Sebab tu Syekh Sulaiman Jazuri kata wa ramzaha fa'i, dan rumusnya yang dimaksudkan rumusnya ialah huruf awal sahaja. Ta, sa, sad, ra, ta, dad, zal, nun. Tu saja huruf yang kena idgham. Lepas tu sambung ni. Dal, sin,
dha, zai, shin, lam. Lil karam dah kali lam. Yang kita kah pula lam. Okey, baik. Ini huruf-huruf apa ni, contoh-contoh dia. Kita baca atas ni, dia kata apa? Dan yang kedua, idgham apabila bertemu dengan 14 huruf jua yang terhimpun pada awal setiap kalimah di dalam jumlah tib summa sirruhman tafuz difza ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ini pun kata-kata nasihat juga lah. Kata-kata nasihat di antaranya tib, buat baik atau pakailah minyak wangi. Maknanya arahan supaya kita tib, berbaiklah atau berwangilah. Summa sir rahman, sambunglah siratul rahim, sir rahman. Tafuz, maka kamu akan berjaya. Dhif za ni'am, bertamulah za ni'am, orang yang mempunyai kelebihan. Da'su azannin, da'su azannin, tinggallah syak wa sangka. Su azannin, da'su azannin, tinggallah syak wa sangka. Zur syarifan lil karam, ziarahlah orang yang mulia untuk mendapat kemuliaan. Itu ni semua nasihat lah. Tip satu, sir rahman, tafuz, dhif za ni'am, da'su azannin, tinggallah, zur syarifan lil karam. Jadi semua kata-kata nasihat lah. Tetapi apa yang kita nak ambil di sini ialah huruf yang dibaca dengan idgham. Lam mati bertemu dengan huruf ni 14 ni. Mula pada ni tib, summa, sir, rahman, tafuz, dhif, za, ni'am, da', su'a, dhannin, zur, syarifan, lil karam. Lam. Ke-14 huruf ni kena baca dengan idgham. Tengok apa yang berlaku di sini. Lam tidak dibaca, sebaliknya diidghamkan. Yang dikatakan idgham tu apa? Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan menjadikan seolah-olah satu huruf yang bertasydid, dan huruf yang bertasydid itu adalah huruf yang kedua. Jadi lam dah tak bunyi dah. At-tammatu, nampak? Masuk ke ta tu. As-thiqala, as-thiqala, lam tak bunyi, terus masuk. As-sa'iqatu, ar-rajimi. Begitulah seterusnya. Semua ini dihukumkan dengan hukum idgham. Maknanya ada alif lam yang dihukumkan dengan hukum izhar, dan ada alif lam yang dihukumkan dengan hukum idgham. Okey, baik. Doa macam bisa dengar ni, tapi tak sebut lagi nama dia apa. Nanti Syekh Sulaiman Jamzuri akan bentangkan selepas pada ni apa nama untuk yang pertama, apa nama untuk hukum yang kedua. Ni kita tahu hukum tu. Dia hanya bagi tahu hukum, tak bagi tahu nama lagi. Hukum dia ialah alif lam bertemu dengan huruf ni, hukumnya izhar. Alif lam atau lam mati bertemu dengan huruf ni, hukumnya idgham. Nama tak bagi tahu lagi. Tunggu dulu. Faedah. Huruf yang dibaca dengan izhar 14 huruf, begitu juga dengan 14 huruf idgham. Jumlah keseluruhan 28 huruf, sedangkan huruf hijaiyah 29 huruf. Tanya soalan ni. Ke manakah satu lagi? Tadi kita dah jawab dah. Tadi kita dah bagi tahu dah ni awal tadi. Mana satu lagi? Satu lagi ialah huruf alif. Dah jawabnya, baki satu lagi ialah huruf alif. Huruf alif. Kerana huruf alif tidak akan terletak selepas sakin. Selepas sukun tak akan, bukan kata sukun lah, baris lain pun tak ada. Melainkan alif tu alif zaidah lah. Kalau alif mat hanya berletak selepas fathah. Okey, baik. Yang ini lam alif lam ta'rif dan ianya tak akan terletak, maknanya lepas lam alif lam ta'rif tak akan ada huruf alif. Tak akan ada huruf alif, melainkan yang ada hanya huruf hamzah. Yang tadi al-akhirah tadi, hamzah tu kita kira hamzah. Kalau alif ada hamzah, kita tak panggil alif, kita panggil hamzah. Atau kita alif ada hamzah wasal, itu pun kita panggil sama ada kita panggil hamzah wasal atau kita panggil alif wasal. Dan ianya ma'ruf, kita tahu, semua pakai tahu, lepas pada alif tak akan bertemu alif. Dan telah diterangkan di dalam bab hukum lam, hukum mim mati. Hukum mim mati sebelum ni dah bagi tahu dah bahawa mim mati tak akan bertemu dengan alif. Tak akan bertemu dengan alif. La alifin lizil hijar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu nazim tidak menerangkan di sini. Jadi nazim tak bagi tahu lah. Terus kita maklum sendiri. Pasal hukum mim mati dah bagi tahu dah. Hukum mim mati. Al mimu in taskun taji qabla al hija
La alifil layyinatil lizil hija. Dia kata mim mati bertemu dengan huruf hija, tak akan bertemu dengan la alifin, tak akan bertemu dengan huruf alif. Itu bait yang sebelumnya kita dah ngaji. Okey, baik. Di sini baru An-Nazim rahimahullah taala nak bentangkan nama. Nama apa untuk hukum yang pertama dan nama apa untuk hukum yang kedua. Berkata Nazim rahimahullah taala pada bait 28, wala malu la sammiha qamriyah wala malu ukhra sammiha syamsiyah. Di sini dia bagi tahu tentang Allahumma salli alaihi wasallam nama. Dan lam yang pertama tadi, yang pertama hukum lah. Yang pertama hukum izhar. Yang lam yang pertama hukum izhar dinamakan dengan qamariyah. Dan lam yang berikutnya iaitu lam yang kedua dinamakan dengan nama syamsiyah. Wala malula, yang lula ni maknanya yang izhar lah. Wala malukhra yang kedua adalah idgham. Baru kita tahu bahawa yang tadi yang mana dibaca dengan izhar dipanggil sebagai izhar qamariyah, manakala idgham pula idgham syamsiyah. Okey, baik. An-Nazim rahimahullah taala menamakan lam pada alif lam ta'rif. Yang pertama iaitu yang wajib dibaca dengan izhar dengan nama alif lam qamariyah. Mengambil misal kalimah qamar dibaca izhar. Yang pertama sebab apa nama qamariyah ni? Mungkin orang pelik kan. Kalau nama-nama yang lain tu sebelum ni kita macam jelas lah sikit, macam pasal apa nama hukum nun mati bertemu dengan huruf halqi yang 6, hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u, dinamakan dengan nama izhar. Izhar tu pasal jelas bunyi makrahnya. Idgham tu pasal berlaku kemasukan daripada huruf pertama ke huruf kedua dan dibaca dengan tasydid kalau dia tu idgham kamil. Yang iqlab tu pasal dia membalikkan atau menukarkan daripada huruf nun kepada huruf mim. Dan begitu juga ikhfa di antara orang kata baca dia yang tersembunyi di antara izhar dan juga idgham. Jadi berbetulanlah dengan nama tu dan juga apa yang dipraktikkan di dalam bacaan. Tetapi yang nama qamariyah ni apa dia punya sebab dia? Sebab apa dinamakan dengan nama qamariyah? Tak mana nak praktik qamariyah tu? Pasal kalimah al-qamar. Yang pertama kerana kalimah al-qamar itu dibaca dengan izhar al-qamar. Kita tak baca ak-qamar, dah al-qamar. Kataan al-qamar sebab tu kata alif lam qamariyah pasal baca izhar sama dengan al-qamar. Itu takwilan yang pertama. Yang kedua pula juga kerana diibaratkan lam ta'rif itu seperti bintang. Lam ta'rif itu lam mati itu macam bintang. Dan huruf izhar qamariyah seperti bulan. Huruf izhar qamariyah ialah seperti bulan. Okey, nampak jelas Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ini apabila bertemu bintang dan bulan maka akan zahir kedua-duanya. Jadi kita gambarkan bahawa lam tu macam bulan. Terbalik. Lam tu macam bintang. Dan huruf ibri hajjaka waqaf aqimahu macam bulan. Apabila malam hari timbul bulan dan juga timbul bintang, adakah salah satu saja tu kita nampak atau kedua-duanya kita nampak? Dua-dua kita nampak. Kalau dua-dua timbul lah, kalau hari cerah elok kan. Ini cerita secara umum lah. Bila kita malam mesti nampak dua-dua. Melainkan hari tak apa elok atau dilindungi awan dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi kalau cerah elok maka dua-dua nampak, bulan nampak, bintang pun nampak. Itu yang dikatakan zahir, maka terzahirlah, maka dikatakan sebagai izhar qamariyah. Seperti mana lam pun bunyi, huruf selepas lam pun bunyi, iaitu huruf ibri hajjaka waqaf aqimahu, dua-dua bunyi. Semua dua-dua terzahir pada bacaan, seperti mana dua-dua terzahir pada penglihatan di malam hari. Itu dia punya takwilan dia tu. Takwilan macam orang ahli falak. Okey, baik. Itu sebab itu dinamakan sebagai alif lam qamariyah atau izhar qamariyah.
Kemudian dinamakan pula Nazim rahimahullah ta'ala lam pada alif lam ta'rif yang kedua, iaitu wajib dibaca idgham dengan nama alif lam syamsiah, mengambil misal asy-syamsu, sama macam tadi juga. Dia beritahu sebab apa yang nama alif lam syamsiah ni, apa faedah dia atau apa munasabah dia. Munasabah dia ialah perkataan asy-syamsu sendiri dibaca dengan idgham. Asy-syamsu mana boleh baca izhar, al-syamsu tak kena, Quran pun tak kena, dalam bahasa Arab pun tak kena. Tak baca al-syam, baca asy-syam, baca idgham. Jadi eloklah maknanya al-qamar lawan dia asy-syam, bulan lawan matahari. Eloklah. Jadi eloklah lawan, dan elok digunakan perkataan tu pun dia berlainan hukum dari segi izhar dan idgham ketika bertemu dengan alif lam ta'rif. Okey, baik. Itu takwilan yang pertama. Dan yang kedua pula, sama macam tadi duk cerita tentang falak tu, dia kata juga kerana diibaratkan lam ta'rif itu seperti bintang. Lam ta'rif macam bintang, macam tadi juga. Manakala huruf idgham tib summa sirruh man tafus difza ni'am da'su azannin zur syarifan lil karam, itu seperti matahari. Jadi lam ta'rif macam bintang. Bila mai bintang jumpa dengan matahari, bila matahari mai jumpa dengan dia. Matahari ni huruf apa? Huruf 14 tadi, tib summa sirruh man sampai lil karam tu. Bertemu dengan lam ta'rif, apa yang terjadi? Yakni apabila bertemu bintang dan matahari, maka akan hilanglah bintang dan tenggelam di dalam cahaya matahari. Nak kata matahari itu hilang, dia tak hilang, ada. Matahari pula, bintang tu hilang, bintang tak hilang, bintang ada. Tapi bintang tu tenggelam dengan cahaya matahari yang kuat, jadi kita tak nampak bintang. Kalau kita mengaji ilmu apa astronomi apa semua yang jenis kaji bintang apa, boleh teropong bintang ada sebenarnya. Kita teropong tengok ke langit tu ada. Tapi siang hari tak nampak lah, pasal dia cahaya kuat sangat, kita tak nampak cahaya pantulan bintang tu. Tapi malam hari jadi suram macam tu, jadi nampak bintang berkelip. Boleh nampak bintang ni, bintang tu macam-macam. Bintang tu senang kata planet lah kan, planet macam-macam. Tapi kalau siang hari, bila bertemu siang hari, bintang ada. Macam dalam tulisan ayat Quran lah, ayat Quran tu ada, tulis huruf tu, tulis perkataan lam, tulis. Tapi tak nampak dah lam tu, atau tak bunyi dah lam tu, yang bunyi shin saja, asy-syamsu, nampak? Lam tu dah tak zahir pada bacaan, hanya zahir shin sahaja, iaitu matahari yang diibaratkan di sini sebagai matahari. Itulah perumpamaan. Mungkin saya boleh kongsi sikit di sini satu paparan ni, tapi saya rasa dia buat terbalik ni. Paparan ni dia terbalik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ni dia punya paparan ni. Dia nak bagi tahu apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak bagi tahu tentang ni lah. Nak kata lam syamsiah dengan lam qamariyah. Lepas tu dia buat bulan bintang. Tapi ni dia tak buat bintang, dia buat awan. Dia buat awan. Tapi sebenarnya kali ni sebenarnya bintang tu lam tu yang bintang. Manakala huruf-huruf tu adalah bulan. Ni huruf-huruf ni ibri hajjaka wa qaf aqimahu adalah bulan. Bukan depa ni bintang. Sekali. Yang huruf tib summa sirrahman ni adalah matahari. Jadi itulah. Itu sajalah paparan untuk ni lah, untuk di supaya kita nampak lah. Tapi ni sekali ni tak kena. Kembali kepada kitab kita. Allah SWT. Habis cerita tentang nama. Habis lam ta'rif, habis cerita. Jadi lam ta'rif yang pertama namanya alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, hukumnya dibaca dengan izhar. Jadi kita kena tengok soalan lah. Tengok tu kalau orang tanya ni, apakah hukum bacaan pada lam ta'rif pada perkataan al-qamar? Hukum dia apa? Adakah hukum dia alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah bukan hukum. Alif lam qamariyah tu nama. Kalau dia tanya hukum, kita kena jawab hukumnya ialah izhar. Paling tidak kita kata izhar qamariyah.
Izhar qamariyah. Hukum lain, nama lain. Kita jangan keliru antara kalau apakah nama lam di sini? Lam di sini adalah lam adalah qamariyah. Pasti dia bertemu dengan huruf ibri hajaka wa qaf aqimahu. Itu 14 huruf yang kena baca izhar. Jadi lain beza antara nama dan juga hukum. Seterusnya pada bait 29, An-Nazim rahimahullah taala mengatakan wa adhiranna lama fi'l mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. An-Nazim rahimahullah taala menyambung perbahasan pada lam mati yang kedua. Kan tadi dia beritahu pada permulaan kita beritahu dah dia hanya bentang kedua saja. Pertama lam mati pada alif lam ta'rif, yang kedua lam mati pada fi'il. Dia kata lam mati pada fi'il. Syekh Sulaiman Jamzuri dia kata dan izharkan lam mati pada fi'il ke semuanya mutlaqah. Semua lam mati pada fi'il semua dibaca dengan izhar. Contohnya dia kata seperti pada qul na'am. Contohnya qul na'am ni. Qul na'am ni fi'il amar kan. Qul nampak fi'il amar lam mati bertemu dengan nun. Ada kita nak baca dengan idgham tak? Kita baca izhar. Qul na'am, izhar. Izhar maknanya jelas satu. Qulna, qulna fi'il madhi. Fi'il madhi. Iltaqa. Semua dibaca dengan lam situ dibaca dengan izhar. Okey baik. Kita tengok syarahan dia. Sebenarnya ada yang kita boleh baca dengan idgham ni. Bukan semua. Nanti kita tengok. Lam fi'il. Jenis yang kedua pula ialah lam fi'il, iaitu lam mati yang terdapat pada segala af'al, sama ada fi'il madhi atau mudhari' atau amar. Tak kira kan yang ni siapa yang mengaji nahwu, dia akan pernah dengar lah benda ni, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amar. Dan lam mati duduk dalam fi'il yang tiga ni. Sama ada di awal atau di tengah atau di akhir. Kita boleh dikatakan di awal, contohnya iltaqa ni lah. Kira dia duduk paling awal lah. Bahasa yang wasal tu macam tak bunyi pun. Macam tak bunyi. Kalau kita baca wasal kan tak bunyi. Manakala kita ibtidak, dia akan bunyi iltaqa. Okay, baik. Dan kesemuanya dibaca dengan izhar. Contohnya dia kata madhi. Iltaqa, jadi lam mati baca izhar. Qulna yaltaqituhu. Yaltaqit baca. Lam taf'al. Taf'al lam mati. Wa alqi. Wa alqi ma fi yamiha. Wa alqi lam daripada fi'al amar. Qul na'am. Dibaca dengan izhar pada keseluruhan. Perhatian. Lam fi'al dibaca dengan izhar hanya ketika tidak bertemu dengan huruf lam atau ro. Rupa-rupanya lam fi'il yang baca dengan izhar ni kalau tak bertemu lam dengan ro. Ni bahasa tengok ni. Lam mati bertemu dengan ta, iltaqa, izhar. Lam mati bertemu dengan nun. Lam mati bertemu dengan ta, lam mati bertemu dengan qaf, bertemu dengan nun. Ni kena tengok bukan tu pasal dia kalau idgham dia bersyaddah kan. Ni dia bersukun, ni maknanya izhar. Bukan lam dengan ro, jadi dibaca izhar. Kalau lam dengan ro, idgham. Dia kata jika bertemu huruf lam atau ro, lam fi'il ni, lam fi'il yang mati bertemu lam atau ro, maka dibaca dengan idgham. Demikian juga pada huruf pada lam huruf. Begitu juga pada lam huruf. Kan kita dah bentangkan sebelum ni bahawa ada 5 lam mati, ada 5. Ada lam lam ta'rif, lam fi'il, lam isim, lam huruf dan lam amar. Jadi lam huruf pun termasuk juga macam lam fi'il, hukum dia sama. Kalau lam fi'il bertemu dengan lam ro, maka dibaca dengan idgham. Lam huruf kalau bertemu dengan lam ro pun dibaca dengan idgham. Ini contoh yang kita tengok ni. Contoh. Hanya berlaku pada fi'il madhi dan amar saja. Fi'il mudhari' tak. Fi'il madhi pun hanya yang terdapat contoh iaitu apabila lam mati bertemu dengan lam. Wa lam yaj'al lahu aywaja. Surah Kahfi. Yaj'al lahu. Nampak apa yang berlaku sini? Lam fi'il ni, lam mati ni, lam fi'il ni. Lam fi'il ni bertemu dengan huruf lam. Adakah kita baca izhar? Tak, kita baca idgham. Kita baca idgham.
Maknanya bertentangan lah dengan kenyataan An-Nazim rahimahullah ta'ala. An-Nazim kata tu wa adhiranna lama fi'l mutlaqan, dia kata izharkan lam pada semua sekali. Dia kata wa adhiranna lama fi'l mutlaqan, semua sekali, lam fi'l semua izhar, tak ada idgham langsung. Rupa-rupanya ada yang idgham. Ketika mana lam fi'l bertemu dengan lam sekali. Lam bertemu dengan lam, kena idgham. Atau lam amar bertemu dengan ra, contohnya wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi. Kita tak baca wa qul rabbi, wa qur, idgham, berlaku idgham di situ. Lam fi'l bertemu dengan ra, kena idgham. Qul lillahi al-amru jami'a, contoh qul lillah, idgham. Tahu mana idgham? Lam tak bersukun. Kalau izhar dia bersukun lah. Kemudian yang kedua dia akan letak syaddah, itu tanda-tanda bahawa ianya dibaca dengan idgham. Tu dia dalam ilmu dhab dia tanda siap, jadi kita tahu hukum dah. Kalau dia bersukun, baru izhar. Lam huruf, contohnya pada bal. Bal sebetulnya kita baca lam mati kan, lam bal. Tak, kita tak baca ada lam ni, pasti berlaku idgham. Jadi akan baca bar rafa'ahu Allah, bar rafa'ahu. Masuk ke ra tu, nampak lam tanpa sukun dan ra pula ditasydidkan. Bar rafa'ahu, berlaku idgham. Ni lam ni bukan fi'il ni, lam huruf. Hal pun sama. Hal ni kategori huruf. Lam mati pada huruf. Ketika mana bertemu dengan lam juga, maka akan dibaca dengan idgham. Hal laka, laka. Okey, baik. Seterusnya ini contoh ni. Jadi faedah yang kita dapat daripada sini, itu pada zahir matan. Tadi ni yang kita buktikan, kita dapat pasal Nazim sebut apa wadhiranna lama fi'l mutlaqa, kena semua kena baca izhar, tapi ada juga yang baca idgham. Kok kena? Adakah Nazim tersilap sebut atau adakah Nazim terlupa? Pada zahir matan An-Nazim rahimahullah hanya menyatakan lam fi'l ke semuanya. Lam fi'l ni maksudnya lam mati pada fi'l lah. Kesemuanya dibaca izhar atas ghalib. Yang dia kata tu mutlaqa tu atas ghalib, maknanya majoriti huruf. Ketika mana lam mati bertemu dengan majoriti huruf, berjumpa dengan huruf apa-apa pun kecuali lam dan ra, dibaca dengan izhar, yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada hakikatnya Nazim rahimahullah ta'ala telah menyatakan pengecualian jika bertemu huruf lam dan ra di dalam kitab syarah beliau Fathul Aqfal bi Syarhi Tuhfatil Atfal. Dia bukan buat matan saja, dia buat syarah ni. Jadi dalam syarah tu dia sebut secara detail. Dia seolah-olah maknanya matan ni kita dasar. Seolah-olah matan ni orang kata benda asas. Kita mengaji, maknanya kita faham matan tu, kita faham benda asas lah. Cukuplah takat tahu kata lam fi'l kena baca izhar. Bila main syarah, baru kita dapat satu peringkat lagi, naik satu level lagi. Lepas tu kita kena mengaji syarah. Kalau mengaji matan saja, dia ringkas. Kalau kita mengaji syarah, dia akan dapat lagi banyak ilmu apa yang tersirat di dalam matan. Dan kita mengaji hasyiah pula, dia akan lagi tinggi. Tu peringkat-peringkat apa level mengaji ilmu lah, selalunya begitu. Kalau kita tengok semua, dia ada sendiri syarahan dia. Syekh Sulaiman Jazuli ni syarahan dia ialah Fathul Aqfal bi Syarhi Tuhfatil Atfal. Dia bagi tahu detail di situ bahawa lam fi'l bukan saja semua bacanya izhar, malah ada yang dibaca dengan idgham, iaitu pada lam fi'l bertemu lam dan ra. Okey, baik. Lagi pertemuan lam dengan lam termasuk di dalam idgham mislain. Ni. Jadi kita tambah pula bahawa kalau nak cerita lam mati bertemu dengan lam ni, idgham mislain dah sebut dah. Nanti idgham mislain dah sebut dah. Nanti akan datang lah. Nanti akan datang ba mislain tu. Dan pertemuan lam dengan ra termasuk di dalam mutaqaribain. Ini pun ba seterusnya. Ba nantilah. Nanti ba seterusnya kita akan masuk ba mislain dan juga mutaqaribain. Jadi cara tak langsung, walaupun tidak disebutkan secara soreh di dalam matan, tetapi kita boleh faham lam mati bertemu dengan lam
dibaca idgham dalam ba mislain, walaupun kita tak tahu dalam ba lam fi'il ni, tapi kita tahu dalam ba dalam ba nanti mislain. Begitu juga lam mati bertemu dengan ra ni, walaupun tak disebut dalam ba lam fi'il, tetapi akan disebut di dalam dalam ba mutaqarribain, pada pertemuannya, pada bab yang seterusnya, dan kedua-duanya pada bab seterusnya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Nampak. Jadi bab seterusnya ni nanti kita akan masuk. Ni dia punya carta tu. Kita tengok dulu bab ni fil mislaini wal mutaqarribain wal mutajanisain. Bab seterusnya ada carta tentang lam bertemu dengan lam dan lam bertemu dengan ra. Dibaca dengan idgham. Walaupun tak disebut secara sharih di dalam matan. Ini dia punya carta tentang lam mati. Lam mati ada 5 jenis. Ni khulasah. Yang pertama lam alif lam ta'rif yang baca izhar, ibri hajjaka wa qaf aqimahu, contohnya al-qamara al-jannati. Yang dibaca dengan idgham 14 huruf juga, iaitu tib summa sir rahman tafuz dib zani'am da'su azan zur syarifan lil karam, contohnya asy-syamsa al-nari. Manakala lam huruf pun sama, ada 2 hukum juga. Lam huruf 2 hukum. Yang dibaca dengan idgham iaitu lam huruf bertemu dengan rol bertemu dengan ra, contohnya bar rabbukum, atau bertemu dengan lam hal lana. Baqinya maknanya lam huruf bertemu dengan selain daripada lam dan ra, maka akan dibaca dengan izhar. Hal ta'lamu bal hum, lam nanti bertemu ha bal nanti bertemu dengan ta, semua baca dengan izhar saja. Lam amar semua baca izhar, tak ada lam amar baca idgham. Lam fi'il ada 2. Tadi lam fi'il dengan lam huruf sama, kedudukan dia sama, iaitu idgham pada lam fi'il bertemu dengan ra dan lam, begitu juga lam huruf, dan izhar pada yang baki. Contohnya lam naj'al lahu qur rabbi, qul ini lam mati bertemu dengan hamzah di izhar, lam mati bertemu dengan ya izhar. Lam isim pun sama macam lam lam amar, iaitu kesemuanya bertemu dengan apa-apa huruf pun dibaca dengan izhar saja. Okey, baik. Pada pertemuan akan datang kita akan baca fil mislaini wal mutaqarribaini wal mutajanisain. Takat itu saja daripada saya. Segala baik pada Allah SWT, segala kekurangan saya mohon maaf. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.